الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita mengambil pengajaran daripada bulan-bulan yang mulia, bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, yang dikenali dengan bulan haji, di mana umat Islam yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji. Mereka datang dari seluruh pelosok dunia, jauh dan dekat. Perjalanan yang mudah, yang sukar dan meletihkan. Mereka datang juga berhimpun di Makkah Al-Mukarramah kerana cenderung hati untuk mengunjungi Mekah, tanah suci yang dirasmikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sejak ribu-ribu tahun yang lalu. Bumi yang kering kontang, bumi yang tidak ada binatang, bumi yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Bumi yang disebut dengan Ummul Qura, ibu kepada kampung-kampung dan negeri-negeri. Mengikut kajian ahli kaji bumi, bumi yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi yang dipilih oleh Allah, diperintahnya Rasul kesayangannya Nabi Ibrahim alaihi salam supaya membuka dengan meletakkan zuriat keturunannya di bumi yang kering. Satu ujian yang sangat dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah kerana kejayaan perjuangan menentang Raja Namrud yang paling zalim dalam sejarah dunia di zamannya. Diberi kemuliaan oleh Allah dan penghormatan, membuka tanah suci Makkatul Mukarramah. Ibrahim menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, meletakkan zuriat keturunannya di situ dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan keimanan dan keyakinan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah apabila Ibrahim bersabda ketika berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Berilah kepada zuriat keturunanku yang beriman kepada Allah, hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beri rezeki kepada mereka, wahai Tuhan. Makna yang tidak beriman, biarkan mati kering. Hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sahaja, wahai Tuhan, beri rezeki. Yang tidak beriman, biar mati kelaparan. Allah menjawab, aku beri kepada semuanya. Kepada yang beriman dan tidak beriman. Dan kepada yang kufur, aku nikmatkan kepadanya sementara waktu dalam dunia ini. Kemudian aku masukkan dia ke dalam neraka. Seburuk-buruk tempat kesudahan, tempat balasan. Allah menunjukkan rahmat dan adilnya yang tidak terhingga di hadapan Rasulnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rahmat pada seluruh hambanya, adil pada seluruh hambanya. Yang beriman, yang tidak beriman, yang zalim, yang jahat, semuanya diberi rezeki. Kemudian dihukum dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Keadilan yang tidak terbatas. Ibrahim menunaikan perintah Allah dengan yakin. Mendirikan Kaabah. Dan Allah memerintah Ibrahim supaya menyeru manusia datang ke Mekah. Di zaman tidak ada alat perhubungan, tidak ada telefon, tidak ada wireless, tidak ada internet, tidak ada alat sebaran yang melaporkan ke seluruh pelosok dunia. Ibrahim menunaikan perintah Allah. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Serulah wahai Ibrahim kepada manusia seluruhnya supaya mereka datang ke Mekah berhimpun untuk menunaikan haji. Dalam keadaan berjalan kaki, menggunakan kenderaan, sehingga unta yang kurus melalui perjalanan yang jauh. Ibrahim yang beriman kepada Allah melaungkan seruannya supaya manusia datang beramai-ramai menunaikan haji. Sehingga hari ini berlalu masa ribuan tahun, kita melihat seluruh umat Islam mewakili seluruh manusia. Umat Islam yang mewakili seluruh manusia. Islam adalah agama seluruh manusia. Walaupun ada manusia yang Islam, manusia yang degil tidak mahu menerima Islam. Umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhirat datang dari seluruh pelosok dunia, berhimpun di Makkahul Mukarramah, menyahut seruan Allah yang disuarakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menunaikan ibadah haji dengan syiar yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara amalan haji yang meletakkan seluruh umat Islam adalah satu, tanpa mengira pemimpin, raja dan rakyat, tanpa mengira kaya dan miskin,
tanpa mengira bangsa dan keturunan, mereka adalah satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadat, menemukan umat Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia. Ibadat haji ditunaikan sehingga hari ini oleh seluruh umat Islam. Satu ibadat yang sangat besar di dalam agama Islam, sehingga seorang orientalis, orang yang bukan Islam, yang membuat kajian untuk mencari kelemahan umat Islam, menyatakan bahawa umat Islam tidak akan dapat dimatikan, umat Islam tidak dapat dihapuskan selagi ada dua perkara yang masih ditunaikan oleh umat Islam. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Makkatul Mukarramah. Selagi ada Quran, selagi ada Makkah, umat Islam tidak boleh dihapuskan. Allah membuktikan kepada kita sehingga hari ini. Marilah kita melihat ibadat haji yang ditunaikan itu. Walaupun kita tidak berada di sana, kita tidak boleh pergi ke sana, tetapi semangatnya masuk ke dalam roh dan hati-hati kita semua. Semangat untuk menjadi umat Islam yang tunduk kepada Allah, yang kuat bersama dengan Islam, teguh dengan ajarannya, menunjukkan sifat Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan sesiapa yang tidak suka kepada ajaran agama yang dibawa oleh Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia ini, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang soleh, yang diletakkan di tempat darjat yang tinggi. Ingatlah apabila Tuhan berfirman, wahai Ibrahim, Islam, serahkan dirimu kepada Allah. Ibrahim menjawab, saya Islam kepada Tuhan sekalian alam. Kerana Tuhan sekalian alam. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya, dan Nabi Yaqub memberi wasiat yang sama, wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, iaitulah agama Islam, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fikum amrain
lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan keduanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah pengajaranku. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang ada dan direka-reka, yang tidak ada kena-mengena dengan petunjuk Islam, yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara yang bercanggah dengan Islam itu menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di alam barzakh, bagi melayakkan kita bersamanya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wad du'at wal mujahidin والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين وفي مصر وفي بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من كادنا، اللهم عليك من خدعنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.